Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada 16 ahli-ahli yang berhormat senator yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan dan berkisar kepada 3 isu utama. Sebahagian besarnya ialah secara umum, ada juga perkara-perkara yang ditimbulkan secara khusus. Pertama, bersabit dengan pertumbuhan ekonomi dan kos sara hidup. Kedua, berkenaan dengan perancangan kerajaan dalam usaha membasmi kemiskinan. Dan ketiga, persoalan mengenai keseimbangan pembangunan terutamanya di antara negeri-negeri dan kawasan-kawasan di dalam negara. Saya mohon izin Datuk Seri Yang di-Pertua supaya sementara ada jawapan-jawapan yang khusus, soalan-soalan yang khusus, tetapi lebih baik masa dimanfaatkan untuk saya menjawab perkara-perkara pokok mengenai ekonomi negara dan perancangan-perancangan yang disusun. Kalau ada celahan mengenai soalan-soalan khusus, insya-Allah saya boleh jawab seperti yang telah dibangkitkan semasa perbahasan. Kedudukan ekonomi negara sekarang adalah sangat penting untuk kita sama-sama hargai supaya kita tahu apa yang perlu dibuat, apa cabaran dan apa potensi yang ada. Memang benar bahawa keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK negara meningkat sebanyak 8.7% bagi tahun 2022. Tetapi pertumbuhan itu sebenarnya semakin perlahan untuk 5 suku berturut-turut. Ia memberi gambaran bahawa sedang 8.7% itu nampak angka yang baik berbanding dengan tahun 2021 semasa ekonomi ditutup. Tetapi dalam keadaan kita bersedia mengharungi cabaran ekonomi global yang lebih mencabar, ada tanda-tanda bahawa pertumbuhan itu semakin mereda. Sebab itu untuk tahun 2023, negara diunjurkan akan mencapai pertumbuhan ekonomi 4.5%. Dan sekiranya keadaan ekonomi global lebih mencabar daripada yang diunjurkan, ataupun ada perkara-perkara atau peristiwa di luar jangka seperti yang telah berlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sudah tentu pertumbuhan ekonomi negara pada peringkat 4.5% itu juga akan terkesan. Sebab itu, saya ingin menarik perhatian Dewan bahawa dari 4 ke 7 tahun kebelakangan ini, dengan segala pertukaran dan cabaran ekonomi global yang telah mempengaruhi negara kita, sebenarnya ada beberapa pengajaran penting yang boleh menjadi pedoman kepada kerajaan, kepada ahli-ahli politik dan kepada masyarakat dalam kita mengharungi cabaran ekonomi yang lebih mencabar dalam tahun 2023 ini. Pertama, Datuk Seri Yang di-Pertua, ekonomi sekarang ini sudah mirip kepada cuaca. Kita tahu bahawa akan ada masa yang harinya cerah dan akan ada masa hujan. Tambah pula cuaca seperti yang ada sekarang, dia tidak lagi boleh diramal seperti dahulu. Kalau hujan itu, dia tidak bermusim, dan hujan kalau dia turun dengan tiba-tiba dan boleh jadi banjir kilat. Itulah sebenarnya juga cabaran kepada ekonomi kita, kerana dia tidak lagi boleh diramal dengan begitu tepat seperti sebelum ini, kerana kitaran turun dan naik itu banyak terdedah kepada perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Oleh sebab itu, pedoman yang pertama, perlulah kerajaan dan masyarakat menyediakan payung sebelum hujan. Pedoman yang kedua ialah seperti juga cuaca yang dipengaruhi oleh perkara yang berlaku di luar sempadan kita. Pembakaran yang berlaku di Indonesia akan ada kesan kepada kita. Apa yang berlaku di Australia juga ada kesan kepada kita. Begitu jugalah ekonomi, kerana dunia sekarang ini saling berhubung. Maksudnya kita semakin terkesan dengan perkara-perkara yang sebenarnya bukan berpunca daripada kita.
Contoh yang terbaik sekarang ini ialah dasar kerajaan Amerika Syarikat melalui Federal Reserve yang ingin mengekang inflasi di Amerika Syarikat dengan menaikkan kadar faedah secara agresif, itu secara langsung mempunyai kesan kepada mata wang kita, kepada pasaran saham kita, kepada inflasi kita, dan juga ada tekanan kepada kita untuk turut sama menaikkan kadar faedah walaupun itu tidak ada kena-mengena dengan kita. Jadi oleh itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk menyediakan negara dalam suasana sebegini, kita perlu mengambil kira juga pedoman-pedoman ini. Maka Kementerian Ekonomi merangka strategi untuk yang paling penting, sementara kita menangani cabaran harian, harga barang naik, inflasi, gaji, ini semua adalah cabaran-cabaran harian, tetapi yang lebih penting untuk kita menyediakan payung sebelum hujan, dan payung itu biar payung yang betul-betul kuat. Kalau hujan datang pun dia dapat bertahan. Kementerian Ekonomi diberi mandat untuk memperbetulkan struktur ekonomi negara. Sementara kita selesai yang jangka masa pendek, kita tidak boleh mengulangi kelemahan-kelemahan lepas yang mendedahkan negara dan ekonomi kita kepada risiko-risiko ini apabila ia berlaku. Membetulkan struktur ekonomi negara bermaksud menaikkan daya tahan ekonomi negara, supaya kalau ada demam global, kalau ada perkara-perkara lain yang di luar kawalan kita, itu berjaya ditangani dan diserap dengan baik oleh kerajaan kita. Jadi ia bertumpu kepada 3 perkara utama. Pertama, untuk mengukuhkan kedudukan fiskal. Kita banyak mendengar kebelakangan ini tentang jumlah hutang kita, tentang berapa banyak sebenarnya jumlah faedah yang dibayar setiap tahun sebagai sebahagian daripada perbelanjaan mengurus. Ini semua ialah persoalan kedudukan fiskal. Maksudnya pengurusan pentadbiran kewangan awam kita perlulah berada di satu keadaan yang lebih baik. Maksudnya kurang berbelanja dari segi hutang. Belanja itu dikhususkan kepada projek-projek yang betul-betul membawa nilai tambah kepada rakyat, kerana ruang fiskal ini cukup penting kalau ada perkara-perkara di luar jangkaan kita. Kalau ada ruang fiskal yang lebih besar, kalau ada berlaku perkara di tempat lain yang ada kesan kepada kita, maka kita ada wang dan kedudukan kewangan untuk menjadi orang kata dalam bahasa Inggeris, Datuk Seri Yang di-Pertua, buffer, penampan kepada kesan-kesan ini. Perkara kedua dalam menstrukturkan ekonomi negara ialah menambah pendapatan negara. Maksudnya menambah pendapatan kerajaan. Kerana kalaupun ekonomi itu berkembang dengan baik, tetapi kalau ia tidak diterjemahkan kepada pendapatan khusus kepada kerajaan dalam bentuk hasil cukai dan bukan cukai, ia tetap akan ada masalah kepada kerajaan dan negara. Buat masa ini, Malaysia berada di tempat ketiga paling corot dalam rantau ini dari segi peratusan hasil kepada kerajaan sebagai nisbah kepada saiz ekonomi. Jadi maksudnya kalau saiz ekonomi berkembang besar pun, tidak tentu perkara itu akan menambah kedudukan kewangan kerajaan. Dan perkara ketiga yang kita akan beri tumpuan ialah menstrukturkan kegiatan ekonomi negara ke arah sektor-sektor yang menawarkan nilai tinggi. Buat masa sekarang contohnya 2 sektor utama yang kita beri tumpuan ialah sektor yang membabitkan tenaga boleh barui ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin renewable energy, dan yang kedua ialah ekonomi digital, kerana melalui aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja ia boleh mencipta peluang pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada tenaga kerja kita, ia juga akan menarik pelaburan-pelaburan daripada luar negara. Kerana banyak pelaburan luar negara ini dia berkisar kepada 2 sektor ini. Satu yang bersabit dengan peralihan kepada tenaga boleh barui, dan yang kedua yang bersabit dengan ekonomi digital.
Oleh yang demikian, Datuk Seri Yang di-Pertua, maka mengambil kira tanggungjawab dan keperluan menstruktur ekonomi ini, kerajaan mengambil pendekatan serampang pelbagai mata untuk kita memastikan supaya selain daripada kita menyelesaikan masalah harian, kita juga akan mengukuhkan kedudukan ekonomi supaya dapat menangani gangguan-gangguan tersebut. Saya bagi beberapa contoh dalam tempoh yang ada lebih kurang 10 minit. Apabila kita menangani kos sara hidup, ia tidak lagi cukup dengan kaedah sebelum ini yang bergantung kepada peruntukan kerajaan untuk mengawal harga. Kerana kalau tidak berhati-hati dengan memberi subsidi tetapi tidak membaiki rantaian perbekalan, ia mula ada gangguan kepada bekalan. Itulah yang berlaku dalam episod ayam dan telur 1 tahun yang lepas. Pada peringkat awal, kaedah yang biasa sebelum ini ialah untuk mengawal harga, tetapkan harga siling, kemudian bagi subsidi. Tetapi pada satu peringkat sebenarnya, harga siling yang ditetapkan itu dan subsidi yang diberikan sebenarnya merugikan kepada pengusaha-pengusaha. Jadi akhirnya pengusaha-pengusaha buat keputusan, kenapa perlu saya rugi untuk saya terus beroperasi, lebih baik saya simpan wang saya dan saya menutup. Maka itu seterusnya menimbulkan masalah yang baru, iaitu dia ada gangguan kepada bekalan. Jadi kaedah yang kalau sebelum ini dikenali dan diterima pakai oleh pentadbiran-pentadbiran yang lepas, oleh kerana cabaran itu berbeza sekarang, maka kita mengambil pendekatan yang lebih ada cara yang pelbagai. Contohnya pertama, tadi sahabat saya Menteri Perdagangan Dalam Negeri ada, contohnya melalui menu rahmah. Fokusnya bukanlah untuk memastikan orang semua membeli pada harga RM5. Fokusnya ialah dengan menambah bekalan ataupun penawaran makanan pada harga RM5. Ini akan memberi isyarat kepada peniaga-peniaga lain bahawa jika mereka menaikkan harga secara tidak berpatutan, pembeli akan ada pilihan untuk bertukar kepada menu yang berharga RM5. Untuk jangka masa panjang, ini akan berjaya meredakan kenaikan harga makanan. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan berbentuk ekonomi, bukan lagi campur tangan terus melalui subsidi ataupun memberi wang atau insentif kepada pengusaha-pengusaha. Begitu juga melalui apa yang diusahakan melalui inisiatif pendapatan rakyat ataupun melalui INSAN, inisiatif usahawan makanan. Kita letakkan makanan perlu dibekalkan dan dijual pada harga serendah RM2. Dan ini sedang berlangsung sekarang. Bukanlah bermakna kita nak semua orang makan pada harga RM2. Tetapi ada golongan yang sebenarnya akan mendapat manfaat kerana bagi mereka RM2 pada mutu yang baik, itu sudah cukup bagi mereka. Penjelasan. Tunggu sekejap, saya habiskan ayat, kemudian saya bagi. Dan itu dengan lebih banyak inisiatif-inisiatif seperti ini yang menambahkan tawaran harga makanan siap pada harga yang lebih rendah, itu akan mula mempengaruhi dinamisme harga barang makanan di masa akan datang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua. Boleh tak Yang Berhormat Menteri gambarkan selalu, kita nak tahu apa jenis makanan yang digambar-gambarkan oleh Menteri sebagai sasaran RM2 dalam kepala sekarang lah, kalau boleh rakyat nak tahu tak. Yang kami yang sekarang sudah beroperasi ialah makanan-makanan ruji yang selalu menjadi pilihan pada waktu pagi dan waktu tengah hari. Contohnya nasi lemak yang lauknya ialah ikan bilis goreng, telur rebus separuh, dan juga sambal. Boleh dijual pada harga RM2. Kerana semasa kami membangunkan inisiatif ini, kita sudah kaji sebenarnya berapa kos dan kos-kos lain yang terlibat.
Jadi bila kita tanggung dengan kita menyediakan mesin vending contohnya, kita tanggung sewa, kita tanggung elektrik kerana dia tak perlu bayar elektrik, dia tidak ada pekerja, dia hanya siapkan sebenarnya pada harga RM2, margin keuntungan itu masih ada dan peserta-peserta ini berjaya menjana pendapatan antara RM2,000 ke RM2,500 sebulan bersih. Maksudnya dia mendapat jualan antara RM3,000 ke RM4,000 sebulan. Jadi sebab yang selalunya mahal itu ialah perkara-perkara lain macam sewa, macam pekerja dan lain-lain kan. Jadi ini adalah sebahagian daripada contoh-contoh pendekatan serampang pelbagai mata yang diambil oleh kerajaan sekarang. Dia bukan bersifat seperti sebelum ini ambil peruntukan besar, umum, tabur dan kita berharap ia akan mendatangkan hasil. Kerana kita tahu ia mestilah yang bersifat mengubah struktur ekonomi yang ada. Mohon celah Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Nasi lemak yang disebutkan tadi harganya RM1.50 je. Yang nasi lemak yang disebutkan tadi sudah naik harga kepada RM2. Semalam saya makan RM1.50 je. Telur setengah dengan ikan bilis, saya makan RM1.50. Sekarang sudah jadi RM2. Pendapat penjelasan, terima kasih. Bagus Yang Berhormat Senator timbulkan perkara ini. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kaedah untuk mengawal dan menyeragamkan harga barang makanan siap itu tidak pernah diamalkan oleh mana-mana kerajaan dalam dunia ini kerana ia perkara yang mustahil kerana setiap barang itu berbeza-beza. Yang dimakan oleh Yang Berhormat tadi memang nasi lemak tapi mungkin saiznya lebih kecil, daunnya lebih kecil dan ikan bilisnya ikan bilis yang berbeza, sambalnya berbeza. Jadi sebab itu kita serahkan perkara ini kepada pasaran. Yang kita nak pastikan ialah pada mutu tertentu, pada nilai tertentu, harga itu dikira berpatutan dan ukurannya ialah sambutan yang diberikan oleh rakyat. Kalau pada harga RM2 itu, ia berjaya menjana pendapatan bersih sampai RM2,000, RM2,500 sebulan, itu bermakna pasaran telah menerima bahawa itulah nilai yang terbaik bagi makanan pada saiz dan mutu itu. Dan itu juga sebenarnya melambangkan pendekatan kerajaan sekarang dalam menangani masalah-masalah ini supaya ialah pendekatan serampang pelbagai mata selain daripada kita memperbaiki struktur ekonomi dengan menyerahkan seberapa yang banyak kepada daya saing ekonomi negara, bukan campur tangan berterusan kerajaan. Ia juga menyelesaikan perkara-perkara lain seperti menambah pendapatan kumpulan sasar iaitu miskin B40 dan juga miskin tegar. Perkara kedua dalam tempoh 2 minit yang berbaki ini yang saya ingat saya ambil kesempatan untuk kongsi dan jawab hasil daripada perkara-perkara yang ditimbulkan oleh ahli-ahli Dewan Negara ialah mengenai struktur ekonomi. Kerana kita terbiasa dengan apabila ada kerajaan baru akan dibentangkan blueprint baru dan kerangka baru. Sama ada blueprint atau kerangka itu dapat diterjemahkan atau tidak, itu perkara kedua. Jadi sudah jadi amalan kita. Setiap kali ada Perdana Menteri baru ataupun pentadbiran baru, kita akan berbelanja wang untuk menghasilkan dasar Mohon baru. mencelah. Saya nak habiskan. Saya sebut yang ini dulu. Bukan, kalau ada yang masa itu berkaitan itu kerana masa terhad. Saya berharap Yang Berhormat Menteri itu fokus penyelesaian. Terima kasih. Nak jawab ni kan. Kalau yang saudara ahli Dewan tadi tak mengambil 20 saat, saya ada 20 saat ekstra tadi pasal nak menceritakan tentang penyelesaian. Sebab itu cara kali ini ialah kita akan kekal dengan perancangan-perancangan yang sebenarnya telah pun melalui prosesnya sehingga ke peringkat ini. Contohnya, rancangan ekonomi yang paling besar dalam negara kita ialah rancangan Malaysia ke-12. Telah melalui proses daripada peringkat paling bawah ke peringkat paling atas dan telah diluluskan oleh Parlimen pun.
Masalahnya ialah pelaksanaan itu selalunya tersasar. Jadi sebab itu berdasarkan kerangka yang ada dalam rancangan Malaysia ke-12, tumpuan pelaksanaan untuk tempoh 2-3 tahun akan datang ini ialah untuk mempercepatkan dua sektor yang saya telah sebut tadi, iaitu pertama, peralihan tenaga kepada tenaga boleh barui, dan yang kedua ialah mempesatkan ekonomi digital di negara ini. Kalau Datuk Seri Yang di-Pertua bagi saya 2-3 minit lagi. Teruskan. Ya? Saya minta sikit. Kalau boleh saya terus habiskan kerana dia dah masa, jadi kalau tidak dia tak sempat. Saya nak, Menteri. saya Okey. nak minta Terima kasih. Datuk Seri tambah lagi 20 minit. Pasal Menteri masih lagi tak menjawab soalan dan daripada tadi berceramah. Jadi saya minta tambah 20 minit. Boleh? Terpulang kepada Datuk Seri. Silakan Menteri. Boleh. Ya. Terima kasih. Maksudnya tambah 20 minit ke? 20 minit. Tak 3 minit. 3 minit. 20 minit kan banyak Baik, soalan kita tak jawab ni. Tak, soalan-soalan ini telah pun ditimbulkan dan dirangkumkan kerana kebanyakan soalan-soalan ini ialah soalan yang bersifat struktur ekonomi seperti yang saya sebut awal-awal tadi. Fokus kita ada soalan yang fokus masa perbahasan. Menteri kena jawablah soalan tu. Contoh macam soalan saya. Masih belum jawab lagi. Soalan yang mana tu? Menteri tengok. Kalau tengok tak ada dalam ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada soalan. Tak ada. Saya boleh baca satu-satu. Cuma semua soalan-soalan ini ialah boleh dirangkumkan, tapi soalan daripada Senator Razali tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi ini bukan ceramah politik ya. Biar saya habiskan. Sebab saya soalan sepatutnya soalan hanya saya, boleh saya melayan kalau orang yang menimbulkan perkara semasa perbahasan. Saya sebenarnya tak perlu pun melayan senator kerana senator tidak menimbulkan apa-apa perkara. Saya boleh baca satu-satu. Baca boleh. Kalau Datuk Seri Yang di-Pertua bagi 20 minit, saya boleh sebut 16 orang yang menimbulkan perkara itu dan senator bukan daripada 16 orang itu. Yang Berhormat Menteri pun dah rakumkan jawapan tu. Jadi kita tak boleh ambil masa yang agak lama untuk ni. Kalau speaker tak bagi, okeylah, saya setujulah. Bukan minta daripada dia, daripada speaker. Saya tak bagi. Terima kasih. Terima kasih speaker. Jadi berbalik kepada membaiki struktur ekonomi tadi kan, kita perlu mempercepatkan dua sektor. Pertama ialah peralihan kepada tenaga boleh baru dan yang kedua ialah ekonomi digital. Sebab itu insya-Allah sebelum 30 Jun 2023 Kementerian Ekonomi akan melancarkan dengan izin Energy Transition Roadmap ataupun Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara untuk kita memperterjemahkan sasaran-sasaran dalam peralihan tenaga negara kepada projek-projek peralihan tenaga. Maksudnya daripada gas ataupun daripada arang batu ataupun daripada diesel dan gasolin kepada tenaga-tenaga yang dikira lebih hijau dan boleh menarik pelaburan-pelaburan asing. Begitu juga dengan untuk mempesatkan. Boleh sikit ikut. Saya kena tanya Saya terinteresting yang pasal tenaga. Saya ingat biar Menteri teruskan. Okey. Bukan. Begitu juga untuk mempercepatkan perkembangan ekonomi digital, Kementerian akan melancarkan beberapa program bermula daripada bulan April untuk mengarus perdanakan inovasi dalam masyarakat kita kerana itu penting untuk memastikan ada bakat-bakat yang boleh mengambil peluang dari ekosistem syarikat pemula yang lebih baik yang disediakan oleh kerajaan selepas ini. Dan begitu juga dari segi kemahiran, kerajaan melalui Kementerian Ekonomi akan bekerjasama dengan industri untuk melancarkan pada skala nasional satu program yang dipanggil Academy in Industry, iaitu program-program kerja berkemahiran yang lebih menekankan kepada konsep dengan izin on the job training. Jadi insya-Allah dengan 3 komponen ini. Pertama, dasar dan fokus kerajaan dalam sektor-sektor bernilai tinggi. Kedua,
tata kelola dan disiplin kewangan kerajaan yang ada, yang insya-Allah akan membina keyakinan pelabur untuk datang melabur. Dan ketiga, dengan tenaga kerja yang seiring dengan kemahiran yang diperlukan oleh industri, ini akan berjaya membantu menstrukturkan kembali ekonomi kita ke arah yang lebih mampan. Jadi dengan penerangan-penerangan itu, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua atas masa tambahan yang diberi. Kalau ada perkara-perkara yang khusus yang lain, yang itu boleh dijawab secara bertulis, kerana kebanyakannya berbentuk angka-angka khusus yang dibawa oleh ahli-ahli dewan khusus bagi kawasan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.